السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung lagi perbahasan daripada i'tiqad al-Imam Asy-Syafi'i atau akidah Imam Asy-Syafi'i karangan Syekhul Islam Ali bin Ahmad Al-Hakkari rahimahullahu ta'ala, yang mana sambungan kita ialah pada muka surat 36 dan juga 37. Masih lagi berkaitan dengan i'tiqad Imam Asy-Syafi'i, iaitu nas-nas penting berkaitan dengan apa yang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebut tentang bab akidah ni. Kita baru ni berhenti pada perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua muka surat 37 matan Arabnya, wa arda bi qada'illahi wa qadarihi. Jadi kita sambung di situ. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa arda bi qada'illahi wa qadarihi wa iradatihi bi khairihi wa syarrihi wa huma makhluqan muqaddaran 'ala al-'ibad. Man syaa'a Allahu an yakfura kafara wa man syaa'a an yu'mina amana wa lam yarda Allahu 'azza wa jalla asy-syarra wa lam ya'mur bihi wa lam yuhibbahu bal amara bit-ta'ati wa ahabbaha wa radiyaha wa la unzila al-muhsinu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-jannah bi ihsanihi wa lal musii'u bi isaa'atihi an-nar. Khalaqal khalqa kama khalaqal khalqa ala ma arada fa kullun muyassarun lima khuliqa lah kama jaa fil hadis. Maksud dia muka surat yang ke-36, aku redha dengan qada dan qadar, yakni ketentuan Allah serta kehendaknya. Sebahagian buku mungkin dia tulis AKE, Ake redha. Silap aja tu. Ini bukan logat Kelantan pun bukan. Aku redha di situ. Aku redha. Walaupun aja dengan reda, tapi aku redha kita dah sebut. Aku redha dengan qada dan qadar, ketentuan Allah serta kehendaknya, baik maupun buruk ketentuan itu. Qadar baik dan buruk itu adalah makhluk yang telah ditentukan ke atas sekalian hamba. Sesiapa yang Allah kehendaki untuk kufur akan kufur, manakala sesiapa yang Allah kehendaki untuk beriman akan beriman. Allah Azza wa Jalla tidak pernah meredai kejahatan. Dia tidak pernah menyuruh melakukannya, apatah lagi menyukainya. Sebaliknya, dia menyuruh agar patuh kepada segala perintahnya. Dia menyukai kepatuhan dan meredainya. Orang yang berbuat baik dalam kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ditempatkan ke dalam syurga dengan sebab kebaikannya, dan tidak juga ke dalam neraka dengan sebab keburukannya. Allah mencipta makhluk menurut kehendaknya.
Setiap makhluk diberi kemudahan untuk hidup sesuai dengan tujuan ia diciptakan, sebagaimana dalam hadis. Perenggan ni masih lagi berkait dengan bab al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman dengan qada dan juga qadar. Kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh para ulama yang mensyarahkan matan ni, dia kata ya'ni u'minu bi qada'illahi wa qadarihi, ya'ni u'minu bi qadarillah bi maratabatil arba'ah. Maksud al-Imam Asy-Syafi'i sini iaitu aku beriman dengan qada Allah dan qadarnya, iaitu aku beriman dengan qadar Allah yang mempunyai 4 martabat. Ini yang disebut oleh para ulama. Dia kata yang pertama, u'minu bi'ilmillahil azali. Martabat yang pertama dalam bab qada dan juga qadar ni, iaitu beriman dengan ilmu Allah yang azali. Maknanya ilmu Allah yang awal lagi. Kemudian yang kedua, wa u'minu bi kitabatihi lil asya'i bil lauhil mahfuz. Yang kedua, beriman dengan ditulisnya segala sesuatu itu di Lauh Mahfuz. Ini dia panggil ketentuan Tuhan. Peringkat yang pertama iaitu Allah Ta'ala dah letakkan semua sekali ini dengan ilmunya di Lauh Mahfuz. Catatan qadar kita dan juga qada kita di Lauh Mahfuz ni tidak ada yang mengetahui melainkan Allah Azza wa Jalla sahaja. Seterusnya yang dia sebut sini, wa u'minu bil iradati wal masyiah. Dan aku juga beriman dengan kekuatan dan juga kemahuan. Iradah maksudnya kekuatan, masyiah maksudnya kemampuan. Yang ni cerita selepas daripada kita diberikan nyawa di dunia ni. Berdasarkan hadis yang Nabi sebut, Nabi kata bila mana cukup 4 bulan bayi itu dalam kandungannya, maka datanglah malaikat yang akan meniupkan roh ke dalam rahim itu. Maksudnya kandungan dah berusia 4 bulan, dah mulai berdetak nyawanya ataupun jantungnya. Jadi pada waktu tu kata Nabi, Allah Ta'ala perintah para malaikat yang menjaga ataupun yang menguruskan rahim perempuan ini untuk menulis ajal bayi ni ataupun budak ni. Apa yang dia akan makan, apa yang dia akan minum, dia akan kahwin bila, dia akan meninggal bila, susah apa yang dia kena, senang apa yang dia kena. Ini dia panggil qadar yang akan berubah dengan pilihan budak tu dan juga kemahuan budak tu. Ini kita kena faham qadar peringkat kedua. Qadar peringkat pertama yang duduk di Lauh Mahfuz. Yang duduk di Lauh Mahfuz ni yang dah ditetapkan ketika mana usia 4 bulan kandungan, termasuk yang akan berubah lepas pada dia hidup nanti, semua ada di Lauh Mahfuz. Jadi yang di Lauh Mahfuz ni tidak dibangkitkan lagi isu macam mana boleh berubah. Kalau dia baik, macam mana boleh berubah kalau dia jahat? Sebab di Lauh Mahfuz ni telah dikumpulkan semua, termasuk perubahan. Yang menjadi perbahasan sebahagian kita hari ni, yang jadi orang tak berapa nak beriman, yang jadi orang nak lawan bab ni, ialah dia tidak faham konsep ketika mana beriman dengan qada dan qadar selepas daripada ditiupkan roh tu. Tapi kita nak perhabis dulu apa yang disebutkan oleh para ulama sini. Dia kata, wa u'minu bil khalqi wal ijad. Dan aku juga beriman dengan penciptaan dan penyempurnaan. Maknanya lepas daripada kita keluar daripada perut ibu kita, Allah Ta'ala beri pada kita iradat. Iradat ni maksudnya kekuatan. Kita ada kekuatan badan fizikal kita ni, dan kita ada yang kedua nama dia masyiah. Masyiah ni maksudnya kemahuan dalaman ataupun kita sebut sebagai emosi. Kita nak satu benda kerana emosi kita suka pada benda tu, ataupun kita tak mahu satu benda kerana emosi kita tak suka, kita marah pada benda tu. Jadi ini dua benda yang Tuhan berikan pada semua, Muslim, kafir. Selama mana yang namanya manusia, dia ada dua benda ni, iradah dan masyiah. Cuma kita kena faham di sini, Allah Ta'ala ni dia ada kemahuan yang disebut sebagai kemahuan yang dia syariatkan. Tuhan dia nak semua manusia ni tauhidkan dia. Dia nak semua manusia ni beribadah hanya kepada dia. Dia nak semua manusia ni buat apa yang dia suruh. Dia tak suka, dia tak redha manusia buat apa yang dia larang. Itu yang Tuhan redha. Itu dia panggil kemahuan Tuhan dari segi syariat. Tapi Tuhan juga menjadikan benda-benda yang berlawanan daripada apa yang dia suruh. Maknanya kita tak ikut perintah Tuhan ni pun kerana izin pada Tuhan. Sebab apa ada manusia yang boleh lawan perintah Tuhan? Kerana Tuhan izinkan dia.
Okay. Sebab tu kalau kita belajar sifat-sifat Tuhan ni, dia ada bab iaitu berkenaan dengan Tuhan ini bersifat boleh membinasakan, boleh menyebabkan orang tu jadi jahat, boleh menyebabkan orang tu jadi baik. Itu bab yang kita bahas. Maknanya itu yang disebutkan oleh Nabi sendiri, dan itulah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla sendiri. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala lah yang akan memberi hidayah pada siapa yang dia nak, dan juga dialah yang akan menahan daripada hidayah kepada siapa yang dia nak. Okay. Cuma manusia dia jadi boleh kenal hidayah, dan dia tak kenal hidayah tu datang pada pilihan dia dan kemahuan dia. Bila mana dia pilih, okey aku nak kenal agama, maka Tuhan jadikan dia boleh kenal agama tu. Dengan usaha yang dia ada, dengan kekuatan yang dia ada, dengan kemahuan yang dia ada, dia kenal agama. Ada satu kelompok manusia lagi, dia tak mahu kenal agama. Sebab tu saya nak bagi contoh yang mudah kepada tuan-tuan semua yang ada, ahli jemaah semua yang ada. Kita tengok ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mula-mula terima beban wahyu ni. Bila mana diturunkan Quran pada Nabi, Allah Ta'ala sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu permulaan titik dakwah Nabi. Okay. Bila mana Nabi SAW terima benda tu, Nabi rasa gerun, Nabi rasa berat, sebab nak mengarahkan manusia kepada satu jalan saja, iaitu jalan tauhid. Okay. Bila mana Nabi SAW menceritakan benda tu pada orang yang pertama sekali dengar cerita ni, ialah Khadijah. Saya suka beri contoh ni sebab contoh ni paling mudah untuk kita faham. Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Bila mana Nabi cerita, aku bertemu dengan sekian-sekian dan aku dapat sekian-sekian daripada satu makhluk ni di Gua Hira. Khadijah pada waktu tu, apa respon dia? Dia kata pada Nabi, dia kata Allah Ta'ala tidak akan menghinakan kamu, sebab kamu orang yang baik, kamu sekian-sekian-sekian. Dia puji Nabi. Dia tak rasa apa yang kena pada Nabi tu ialah bentuk daripada penghinaan ataupun bentuk daripada kesalahan yang Nabi buat. Itulah balasan yang Nabi kena. Sebab pada waktu tu Nabi tak berapa berminat dengan sembah berhala. Sebab tu Nabi suka naik, menjauhkan diri daripada orang. Nabi bertahannuth di atas bukit dalam gua. Sebab Nabi rasa tak setuju. Tapi Nabi tidak ada hujah untuk nak kata tak setuju. Tak ada lagi ilmu untuk bangkang yang kata sembah berhala ni salah. Lepas pada turun Quran, baru Nabi ada kekuatan untuk berhujah kepada mereka. Termasuk isteri Nabi juga, Khadijah. Sebab tu kalau kita tengok dari segi latar sejarah, Khadijah juga bukanlah seorang penyembah berhala yang aktif sangat. Sebab tu bila mana turun, dia pun dah ada rasa something dalam diri dia. Dia rasa apa yang suami aku dapat ni ialah benda yang benar, benda betul. Bukan benda yang kita sebut sebagai murka berhala kepada Nabi. Sebab Nabi duk fikir, kenapa aku boleh jumpa satu makhluk yang pelik, siap peluk lagi aku sampai sesak nafas? Adakah ini bentuk balasan aku tak sembah berhala? Itu konsep yang kita kena tahu dulu. Bila mana diterjemahkan oleh Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal seorang ahli kitab. Khadijah bawa Rasulullah pergi jumpa dia, maka Waraqah bin Naufal kata, tidak ada yang bertemu kamu tu melainkan namus ataupun nama lain bagi Jibril, iaitu malaikat yang berjumpa dengan nabi-nabi yang terdahulu. Lalu Waraqah pun kata, inilah yang akan kamu lalui, ini kamu punya laluan hidup kamu, macam nabi terdahulu. Sehingga Waraqah kata, ya laitani jaz'a, sekiranya aku ni muda, aku akan bersama dengan kamu ketika mana kaum kamu hambat kamu keluar pada negeri Mekah ni. Nabi pun tanya, amukhrijiyahum, adakah kerana itu, kerana aku terima, kerana aku jumpa dengan makhluk ni, aku akan dihalau keluar? Kata Waraqah, tidak ada yang berjumpa dengan malaikat ni melainkan dia akan dibenci, melainkan dia akan dihalau keluar. Okay. Saya nak sebut sini ialah perasaan Khadijah peringkat awal. Dia tak rasa gusar, dia tak rasa pelik, bahkan dia rasa ini macam peluang ataupun satu berita gembira untuk merealisasikan perasaan yang terbuku lama dah. Sembah berhala ni tak betul. Cuma tak tahu nak jawab macam mana sembah berhala. Okay. Sekarang ni dah macam ada satu lubang ataupun satu punca yang kita boleh guna punca ni untuk kata yang ni tak betul. Sebab dulu nak lawan, benda ni dah jadi adat masyarakat dah sembah berhala. Okay. Jadi pilihlah Allah Ta'ala akan suaminya untuk terima benda ni. Okay. Sebab tu kalau kita fikir, kalau kita faham isu ni, kita akan nampak dan kita tak akan keluarkan hujah para sahabat bolehlah jadi ahli syurga sebab dia orang ni Tuhan pilih. Betul, memang Tuhan pilih satu orang tu untuk dapat hidayah.
Tapi pemilihan Tuhan untuk satu orang tu dapat hidayah berdasarkan iradat dan juga masyiah dia juga. Saya harap tuan-tuan faham yang tu. Okey. Maknanya dia tu dapat hidayah kerana dia nak dan dia ada perasaan minat pada hidayah tu. Contoh kedua saya bagi tuan-tuan. Abu Talib hari-hari dengar Nabi berdakwah. Abu Talib. Dia tak pernah bangkang. Dia tak pernah kata, Muhammad, yang kamu bercakap ni mengarut. Aku dengar apa mengarut, sakit telinga. Dia tak pernah kata. Melainkan dia diam. Dia tengok anak saudara dia bercakap, dia diam. Tapi dia tu sendiri berminat tak dengan hidayah? Dia tak berminat. Dia tak lawan, tapi dia tak berminat. Sehingga Nabi ni punya usaha nak suruh dia terima Islam. Di akhir hayat dia, Nabi kata pada pak saudara dia, Qul ya am la ilaha illallah. Katakanlah wahai pak saudara aku, la ilaha illallah. Kalimah ni kalau kamu sebut, aku boleh jamin kedudukan yang baik di sisi Tuhan untuk kamu. Apa jawapan dia? Dia kata, hatta la yaqulan nas anna Abu Talibin ghayyara dinah. Supaya orang tak kata aku ni Abu Talib seorang yang telah memalukan kaum Quraisy ni dengan tukar agama. Sebab apa? Dia tak mahu. Dia tak berminat. Sebab tu Tuhan dia akan bagi pada orang yang tak mahu, dia tak jumpa benda tu. Kalau dia nak, dia akan jumpa. Sebab tu satu benda yang kita kena letak konsep dalam kepala kita, satu orang yang nak kebenaran, dia pasti akan berjumpa kebenaran. Dalil cukup banyak. Antaranya Salman Al-Farisi, daripada agama Majusi convert jadi agama Kristian. Daripada Kristian punya lama convert jadi Islam. Cuma nak sebut, bila mana dia masuk Islam, dia tak pernah menyesal. Dia meninggalkan kampung dia, dia meninggalkan jawatan dia, meninggalkan keluarga dia yang kaya. Sebab dia nak kebenaran. Dia puas kerana dia dapat benda tu. Sebab tu manusia, bila mana dia nakkan sesuatu, dia boleh gadaikan benda-benda yang dia dah ada. Sebahagian orang, dia nakkan kekayaan. Dia tak fikir dah agama. Jadi dia punya fokus, dia nak kaya. Hatta kalau kaya tu perlu tukar agama, dia akan buat benda tu. Sebab tu hari ni orang duk bising tentang satu orang transgender. Tuan-tuan tahulah siapa tu. Dia macam nak buat satu pengumuman. Dah buat dah pun, dia keluar Islam. Sajaklah, senang sebut nama tu. Okay. Dia kata dia dah keluar Islam. Saya tengok video dia. Sebelum dia nak kata dia bukan Islam tu, dia sebut satu perkataan. Perkataan tu, biasalah orang yang tak nak, dia akan keluar perkataan tu. Dia kata apa? Salah ke saya buat research agama lain? Itu ayat dia. Sebelum dia nak isytiharkan, dia bersumpah atas nama ayah dia, atas nama mak dia, dia tak Islam lagi. Okay. Pertama saya nak ajak tuan-tuan balik rumah nanti boleh cek ayat Quran, surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhalladzina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ayat ni untuk panduan kita yang tengok kes ni dulu. Kita kena tahu kalau satu orang dia isytiharkan dia nak murtad, Tuhan dah beritahu orang yang ada keinginan nak murtad ni, Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, man yartadda minkum an dinihi, siapa-siapa yang nak murtad daripada agama Islam ni, Tuhan beritahu pada semua orang beriman, kalau kamu jumpa satu keadaan ada orang yang dia dah Islam, dia nak murtad, Tuhan kata fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah. Kamu kena tahu satu masa nanti Allah Ta'ala akan datangkan satu kaum yang dia ni Tuhan cinta pada dia dan dia pun cinta pada Tuhan. Maknanya kalau satu orang ni murtad, kita kena tahu di sana ada 100, 200 orang yang menunggu untuk masuk Islam. Itu kita kena tahu. Itu pertama orang Islam dia kena tahu. Sebab bukanlah kita setuju dengan murtad dia tu. Cuma rentetan sebelum pada dia keluar perkataan ni dah banyak menunjukkan dia tak berminat dengan agama ni. Walaupun dia kata, apa salahnya kalau kita buat research agama lain? Hakikatnya, agama yang dia sedang anuti pun dia tak kaji habis lagi. Dia sibuk lagi kaji agama lain. Buat apa? Itu kesilapan yang dia buat. Dan kita pun yakin, hatta dia convert agama lain pun, dia tak akan mengkaji macam mana yang dia duduk dalam agama lama dia. Cuma itu hanyalah ayat untuk tak nak bagi nampak macam jelas sangat nak tinggal agama ni. Cuma hanya sekadar guna ayat nak bagi nampak macam nak salahkan pihak ataupun nak salahkan orang Islam lain. Ni kerana orang Islam lah ni aku keluar agama Islam. Ini orang panggil play victim punya orang.
Dia cuba nak gambarkan, sebab apa saya keluar Islam? Sebab perangai orang Islam. Itu bukan hujah untuk kita keluar Islam. Walaupun tak nafi, ada orang yang tak berapa kuat Islam dia, punca dia keluar Islam kerana sikap orang Islam pun. Cuma sepatutnya dia seorang Muslim, dia tak boleh tengok Muslim itu pada perangai orang Islam. Kalau dia tengok Islam pada perangai orang Islam, maka kita akan penat berurusan dengan keadaan macam ni. Sebab zaman Nabi pun ada golongan nama dia munafik. Itu benda kita nak tahu. Dan munafik lagi dahsyat. Sebab tu kalau nak timbang, sebab apa tak minat dengan Islam? Sebab ramai orang Islam ni jenis tak berapa berakhlak. Itu bukan. Itu bukan evidence ataupun hujah yang kuat untuk satu orang tu dia tinggalkan Islam. Cuma saya nak beritahu, ayat Quran beritahu kalau ada orang murtad, kita kena tahu di sana ada lagi berita gembira yang akan tiba, iaitu Tuhan akan ganti. Sebab Tuhanlah yang akan mengatur pilihan-pilihan manusia ni. Jadi kita kena tahu, macam Khadijah dengan Abu Talib, dua-dua rapat dengan Nabi. Cuma Khadijah bila mana Nabi cerita kebenaran, dia berminat dan dia dapat. Abu Talib, dia duduk lama dengan Nabi, dia tak berminat. Walaupun dia bukan orang yang kuat lawan Nabi. Saya nak tunjuk lagi contoh, bagaimana orang-orang yang kuat lawan Nabi. Antaranya Abu Sufyan. Itu ialah mertua Nabi sendiri. Selain pada tu, ramai lagi lah. Ikrimah bin Abu Jahal. Ni antara orang yang kuat lawan Nabi. Dan ramai lagi orang yang lawan Nabi. Mereka kuat lawan Nabi. Tapi akhirnya, mereka Allah Ta'ala pilih sebab mereka fikir. Sebab tu Tuhan bila mana dia bercakap tentang manusia ni, dia nak pilih sesuatu atas hidup, antara benda yang akan membantu dia boleh buat pilihan yang benar, ialah dia guna akal dia. Sebab tu Tuhan akan jentik manusia, dia akan guna perkataan, afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak berfikir? Jangan gopoh. Fikir dulu. Apa pilihan yang kamu buat? Sebab tu Abu Sufyan, apa yang menyebabkan dia masuk Islam? Kalau kita tengok, lama dia nak masuk Islam Abu Sufyan ni. Cukup lama. Sehinggalah tahun ke-7 ataupun tahun yang ke-8, hampir 2 tahun tu lah, 7 ataupun 8, ketika mana dia pergi jumpa Hercules, baru dia berasa nak beriman dengan menantu dia ni. Kalau kita baca, Abu Sufyan ni bila mana dipanggil oleh Hercules, Hercules panggil dia sebab dia satu-satunya orang Arab yang duduk ada di Syam pada waktu tu. Waktu tu Hercules baru terima surat pada Nabi. Surat tu beri tawaran pada Hercules, masuk Islam. Tak nak masuk Islam, kamu rugi, kamu kena tanggung dosa rakyat yang berada di bawah pemerintahan kamu. Itu jawapan Nabi pada Hercules. Itu yang Nabi cuba beri pada Hercules. Hercules ni dia seorang ahli kitab, cuma dia takut. Dia pemimpin dan dia juga orang yang baca kitab. Cuma dia takut. Dia takut kalau dia jaharkan keimanan dia, kalau dia pilih Islam, maka dia akan hilang pengaruh. Sebab tu saya sebut tadi, orang kalau dia pilih sesuatu, dia akan sanggup tukarkan sesuatu yang besar, walaupun benda tu benda penting. Hercules dia tahu Islam tu betul. Cuma bila mana dia tengok, bila mana dia tanya, apa pandangan kamu semua padri yang ada dalam gereja ataupun dalam persidangan hari ni, apa pandangan kamu kalau kita masuk Islam? Semua marah, semua bangkit tentang. Lalu dia keluar helah lain, dia kata, aku bukan tanya kamu sebab memang confirm nak masuk Islam, bukan aku berminat dengan Islam, cuma aku saja nak test kamu ni kuat ataupun tak Kristian. Dia putar ke lain. Bila mana orang sampai kepada Nabi, Hercules tak mahu masuk Islam, Nabi kata, rajulun miskin, lelaki yang miskin, kenal kebenaran tapi tak mahu, tak berminat. Hercules orang kenal sebagai pemimpin, tapi orang tak kenal dia sebagai orang yang hebat, macam orang kenal An-Najasyi. An-Najasyi pilih untuk peluk Islam sebab dia nampak kebenaran dan dia nak kebenaran tu. Sebab tu kita semua ni, kalau kita kata payah nak ikut sahabat Nabi, kita kena tahu sebenarnya sahabat Nabi juga berusaha, dan usaha yang sahabat Nabi buat itu ialah dengan kudrat yang Tuhan beri, macam yang Tuhan beri pada kita. Sahabat Nabi ada tangan, ada kaki, boleh bergerak, boleh berjalan. Dan kalau kita sedarlah zaman sahabat dengan zaman kita untuk dapat hidayah, hakikatnya zaman kita lagi mudah untuk dapat hidayah. Ada sebahagian sahabat nak cari kebenaran, jalan 1000 kilometer. Tengok macam mana Salman Al-Farisi nak masuk Islam daripada anak seorang pemimpin besar sehingga jadi hamba kepada Yahudi baru dapat masuk Islam. Hari ni kita tengok orang-orang yang non-Muslim masuk Islam. Kadang-kadang dia masuk Islam kerana tengok 1-2 kuliah daripada mana-mana penceramah, ataupun baca daripada 1-2 kitab, tidak diligan, tidak dikacau oleh keluarga dia. Sebab tu kalau orang nak buat perbandingan tu hakikatnya perbandingan yang rapuh. Silap orang tu kalau dia kata sahabat boleh lah sebab dia orang yang kuat iman.
Iman para sahabat tu kuat kerana dia usaha untuk kuatkan. Kita jadi kurang beriman kerana kita tidak berusaha ke arah itu. Ini bab nak faham qada dan qadar. Dan Tuhan, kalau orang tu dia malas, Tuhan tak akan buka jalan bagi dia. Kalau dia rajin, maka Tuhan akan buka jalan bagi dia. Itu konsep yang kita kena tahu berkenaan dengan bab qada dan juga qadar Allah. Okay. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i sini, wa arda bi qada'illah. Aku redha dengan ketentuan Tuhan, qada dan qadar ketentuan Tuhan, wa iradatihi dan kehendaknya. Maknanya kalau orang tu dia pilih nak jadi sesuatu, contoh dia pilih nak jadi jahat, Tuhan akan jadikan dia tu kenal kejahatan. Sebab apa? Sebab Tuhan dah janji, Tuhan ni maha adil. Satu orang manusia kalau dia pilih nak baik, dia akan dapat baik. Satu orang manusia kalau pilih nak jahat, dia akan dapat jahat. Itu benda yang dah dijanjikan. Satu lagi kita kena faham, itu ialah tujuan penciptaan. Tujuan kita dicipta. Sebab Tuhan ni dia ada satu misi untuk manusia, iaitu misi manusia, aku bagi semua kemudahan, fasiliti semua aku bagi. Orang yang nak tunjuk kebenaran pun aku bagi, Quran aku bagi, kitab aku bagi, Rasul semua aku bagi. Aku lepaskan kamu di medan dunia, kamu pilih dan kamu cuba buru apa yang aku nak. Itu ujian dia panggil. Tapi manusia kadang-kadang dia terleka sebab dia melihat benda lain dan kadang-kadang dia terlupa misi asalnya. Itu sebab manusia kadang-kadang dia terjatuh ke arah kelalaian ataupun kejahatan. Okay. Kata Imam Asy-Syafi'i, wa huma makhluqani muqaddarani 'alal ibad. Kedua-dua itu, baik maupun buruk, adalah makhluk yang telah ditentukan ke atas sekalian hamba. Baik buruk ni, makhluk di sini maksudnya apa? Ciptaan. Tuhan yang cipta. Tuhan yang cipta baik dan buruk. Itu benda yang kita kena terima. Sebab tu fahaman yang sangat menyeleweng bila mana orang kata baik ni saja yang Tuhan nak. Baik ni saja, baik tu betul lah yang Tuhan nak. Baik saja yang Tuhan buat. Buruk ni bukan Tuhan yang buat. Salah, buruk pun Tuhan yang buat. Cuma bab pilih tu orang salah faham. Ada satu kelompok dia kata sebenarnya kita ni Tuhan dah tetapkan, baik buruk semua Tuhan dah tetapkan. Jadi kita ni hanya menjadi satu mesin untuk menjalankan projek Tuhan saja. Itu fahaman yang salah. Tak tahulah macam mana dia boleh fikir lagu tu. Ada satu pihak lagi kata Tuhan suruh kita ke arah baik. Cuma kadang-kadang ada orang dia pilih ke arah yang lain. Sebab tu kau tengok dulu ada satu kes di Selangor, ada satu orang doktor PhD, dia keluarkan satu kenyataan. Dia kata berdasarkan dia kaji Quran, dia kata dalam Quran ni kata Tuhan ada dua. Kes dah lama dah. Jaiz pun dah keluarkan orang kata apa, dia punya keputusan terhadap orang ni. Okay. Cuma dia seorang doktor yang dia ada crowd dia sendirilah di masjid. Dia pun mengajar. Dia kata sebenarnya Tuhan ada dua. Satu Tuhan Allah, satu lagi ada lagi Tuhan lain. Dia pun baca ayat Quran. Ayat Quran tu bunyi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat manusia yang telah mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dia kata hawa nafsu pun Tuhan. Itu salah faham ayat Quran. Okay. Hawa nafsu bukan Tuhan. Satu lagi, ayat tu dia bukan ayat yang berbentuk pernyataan. Ayat tu berbentuk perumpamaan. Tuhan umpamakan hawa nafsu ni, manusia yang turut hawa nafsu macam mana manusia yang turut Tuhan. Dia ikut dia semua. Tapi kenyataan dia tu pelik lah. Okay. Benda ni boleh jadi silap faham. Sebab yang percaya dua Tuhan ni satu je. Majusi yang percaya dua Tuhan, esen dua Tuhan ni. Dunia ni dikuasai oleh dua Tuhan. Satu, nama dia Ahura Mazda. Inilah agama Majusi. Bukan jenama kereta ni. Okay. Ahura Mazda tu bagi bahasa dia. Okay. Yang kedua, Ahriman. Ahura Mazda Tuhan baik, Ahriman Tuhan jahat. Jadi orang Majusi dia berdamai dengan dua-dua Tuhan ni. Dia sembah Tuhan baik, dia sembah juga Tuhan jahat. Ada sebahagian pengkaji mengatakan Ahriman itu ialah syaitan sebenarnya ataupun iblis yang mengarah manusia ke arah kejahatan. Okay. Tapi ini ialah satu bentuk silap faham manusia. Sebab dia rasa jahat ni satu pihak lain buat, baik satu pihak lain yang buat. Sebenarnya konsep Ahlussunnah wal Jamaah, baik dan buruk ialah Tuhan yang buat. Cuma Tuhan dia redha yang baik, dia tak redha yang jahat. Tapi bila mana manusia dia pilih ke arah tu, Tuhan akan buat dengan keadilannya. Sebab nak bagi contoh pada kita semua yang tak buat lagi pilihan jahat ni.
supaya nak tunjuk pada kita, orang kalau dia nak bersama dengan kejahatan, dia akan dapat kejahatan tu. Okey. Seterusnya kita tengok, man sya'allahu an yakfura kafara. Sesiapa yang Allah Taala mahukan dia kafir, maka dia akan kafir. Okey. Kalau kita tengok perkataan Imam Syafi'i ini, kita akan nampak jelas konsep dia. Manusia pilih dia nak kafir, dia akan jadi kafir. Dia tidak ada istilah manusia kafir secara tiba-tiba, tak ada. Tidak ada istilah seperti itu. Melainkan dia pilih, dia berminat, dia tak nak gaji. Kecuali kalau betul-betul dia tak ada peluang untuk kenal kebaikan. Sebab tu antara bentuk keadilan Tuhan, Nabi kata, bila mana berdiri di depan padang mahsyar nanti, bila mana Tuhan panggil seorang-seorang untuk tengok buku amalan dia, Tuhan akan bentang buku amalan kita seorang-seorang. Ini proses audit yang paling adil pada waktu tu. Bila mana Tuhan bentang, anak Adam tu akan tengok buku amalan dia. Tuhan dengan keadilan dia, Tuhan kata, kamu tengok buku kamu, kalau ada dekat mana kamu tak puas hati, ni saya ringkaskan makna hadis dia, kat mana kamu tak puas hati, kalau kamu rasa malaikat yang catat tu tersilap, kamu boleh argue sekarang. Kalau Tuhan ni dia tidak ada sifat keadilan, dia akan pakai catatan tu dan dia humban tu. Tapi dia nak tunjuk pada kita, aku dah beri kamu kekuasaan untuk pilih, sekarang ni kamu tengoklah catatan, inilah yang kamu pilih dulu. Kamu tak boleh salahkan, saya jadi jahat sebab persekitaran saya jahat. Kita kena tahu, persekitaran Nabi, persekitaran para Rasul juga dipenuhi dengan orang jahat. Dan kita kena tahu, persekitaran Abu Talib ialah persekitaran orang baik. Abu Talib tu dikelilingi oleh orang yang baik, dikelilingi oleh Nabi, dikelilingi oleh menantu dia Khadijah yang dah juga beriman. Bukan menantulah, kiranya rapatlah dengan Nabi sebab dia pak saudara dengan Nabi. Okay. Cuma nak sebut, dengan dikelilingi oleh orang baik, dia tak pilih nak jadi Islam juga. Sebab tu Islam ni dia ada satu konsep, satu orang dia buat satu benda, orang itulah yang akan tanggung risiko dia. Dia tak ada istilah kawan ni ambil pilihan ni, risiko dia akan ditanggung oleh orang-orang lain lepas pada tu. Sebab tu silap kalau orang tu kata, satu orang tu kalau dia buat dosa, dosa tu kesan dia kena juga pada zuriat dia. Pun tak betul. Sebab kita kena tahu, zaman Nabi ada orang yang sangat jahat, iaitu Abu Jahal. Sangat jahat dengan Nabi. Sehingga Nabi kata Abu Jahal ni perumpamaan kepada Firaun zaman Nabi Musa. Dia punya degil. Tapi Allah Ta'ala pilih daripada sulbi Abu Jahal tu, keluar anak dia yang jadi sahabat Nabi, iaitu Ikrimah. Itu konsep kita tahu. Sebab hari ni orang kata, kita buat jahat ni takut anak kita jadi jahat. Itu dia panggil kesan dosa, mungkin boleh ada. Okay. Tapi kerana orang tu jahat, kita nak kata anak dia akan jadi jahat, itu tak tepat. Ataupun zuriat dia akan datang, tak tepat. Tapi kesan tu boleh jadi. Kesan sedikit tu mungkin boleh ada. Okay. Cuma nak sebut, manusia dia boleh pilih. Ikrimah dia pilih untuk tak ikut macam ayah dia. Sehingga Nabi ni kata kepada para sahabat, kamu tengok Ikrimah datang. Sebab Ikrimah ni dia masuk Islam bila? Dia masuk Islam ketika mana pembukaan kota Mekah. Dia dah lari awal dah. Lari nak hampir ke pelabuhan di Jeddah. Lari. Sebab takut dengan Nabi. Tengok Nabi kuat. Sehinggalah isteri dia mari pujuk Nabi. Ya Rasulullah, kalau aku dapat pujuk suami aku masuk Islam, adakah kamu akan terima dan maafkan dia? Rasulullah kata, tidak ada yang menghalangi aku untuk maaf dia. Sehingga dia bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku ni Rasulullah. Maka dia pujuk dan akhirnya Ikrimah mari tu tunduk muka, tak angkat pun muka. Para sahabat pada waktu tu yang tak puas hati dengan ayah dia, terkeluar dengan sebab tak puas hati dengan ayah dia. Para sahabat yang tengok dia datang naik kuda nak masuk Mekah. Ada sahabat yang orang kata apa, yang hala siku ke sahabat lain. Tu tengok anak Abu Jahal mari. Dia ada sikap macam tu. Manusia dia akan ada sikap tu, dia tak puas hati dengan orang, dia ada sikap lagu tu. Tengok anak Abu Jahal nak mari. Ni takut ni masuk Islam ni. Sebab tu masuk Islam. Nabi kata, la tasubbu aba'uhu. Jangan kamu keji ataupun jangan kamu hina ayah dia. Yang ayah dia dah selesai dah. Cerita ayah dia masuk neraka selesai. Ni cerita anak dia pula. Tak boleh bakulkan sekali. Ayah jahat, anak pun kalau baik pun mesti ada buah jahat tak? Tidak. Akhirnya Ikrimah telah membuktikan dia orang yang benar-benar berjuang. Dia orang yang benar-benar berjuang. Sehingga ada sebahagian ayat Quran turun kerana Ikrimah. Walaupun dia datang daripada zuriat yang lawan Nabi, yang berusaha nak memerangi Nabi. Okay. Ini saya nak sebut, nak bagi faham sini ialah pilihan manusia. Manusia kalau dia pilih, dia akan dapat. Kalau dia tak mahu memilih, dia nak pilih benda salah, dia akan dapat benda buruk.
Maknanya satu orang manusia tu dia akan menanggung risiko di atas pilihan dia, dan dia akan dapat manfaat di atas pilihan dia juga. Wa man syaa'a an yu'mina amana. Barang siapa yang ingin beriman, dia akan beriman. Walam yardallahu azza wa jalla syarra. Allah Ta'ala itu tidak pernah redha kepada keburukan. Walam ya'mur bihi, dan tidak pernah menyuruh kita untuk buat keburukan. Walam yuhibbuhu, dia pun tak suka benda buruk, tapi dia buat benda buruk tu. Benda buruk tu ialah makhluk yang Tuhan cipta, nak tunjukkan keadilan dia. Bal amara bit ta'ah, bahkan dia menyuruh kita untuk melakukan ketaatan. Wa ahabbaha, dan dia cinta kepada orang yang buat kebaikan dan ketaatan. Wa radiyaha, dan itulah yang paling dia redha. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya Allah Ta'ala itulah yang sukakan kebaikan, tapi dia buat keburukan. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran tentang zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Keburukan atas dunia ni, kerosakan atas dunia ni berlaku kerana tangan manusia. Tuhan tak kata kerana aku yang nak buat, tapi kerana tangan manusia. Tangan manusia lah yang menyebabkan berlakunya benda-benda buruk atas muka dunia. Imma bencana alam, masyarakat yang rosak, dia datang kerana kita yang pilih untuk menjemput benda tu. Kalau kita tak nak pilih, benda tu tak akan datang. Bahkan Nabi pun sebut, Nabi kata tidak akan berlaku penyakit-penyakit yang pelik atas muka dunia kalau tidak kerana kesalahan yang kamu lakukan. Sebab tu wabak yang berlaku, hatta wabak yang kita duk kena sekarang ni pun tak dapat dinafikan ia datang kerana kesilapan kita. Tak dapat dinafikan. Walaupun kita bukanlah sekarang nak cari salah, ni kamu ni sebab ada golongan yang transgender ni lah yang jadi macam ni. Kita tak boleh nak tuding dah sekarang ni. Sekarang ni kita dah kena semua dah. Okay. Jadi itu cuma nak beritahu konsep awal dia. Wala unzilul muhsinu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ihsanihi walal musii'u bi isaatihi an-nar. Khalaqal khalqa ala ma arada fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Apa maksud dia? Kata Imam Asy-Syafi'i, dia kata orang yang berbuat baik dalam kalangan umat Muhammad tidak ditempatkan ke dalam syurga dengan sebab kebaikannya, dan tidak juga ke dalam neraka dengan sebab keburukannya. Okay. Ini konsep yang kita kena faham juga. Yang kedua, Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga dan masukkan satu orang tu ke dalam neraka bukan kerana baiknya orang tu, dan juga bukan kerana buruknya orang tu. Okay. Ini benda yang kita kena tahu, konsep yang kedua. Pertama tadi kita dah faham, manusia dia jadi baik jadi buruk ialah pilihan dia. Cuma bila mana dia pilih, Tuhan akan jalankan kesan daripada pilihan tu. Pilih jadi baik, pilih jadi buruk, maka jadi buruk. Ini cerita bab balasan pula. Bila mana satu orang tu pilih jadi baik, Tuhan letakkan dia dalam syurga. Tiba-tiba dalam teks ni kata dia masuk syurga bukan kerana baik dia, dan yang ni pun masuk neraka bukan kerana jahat dia. Okay. Ini satu perkataan yang ringkas yang perlu kepada penerangan yang lebih sikit. Okay. Maksud dia sini ialah satu orang manusia dia dapat masuk syurga dan dia dapat masuk neraka, dia kena masuk neraka bukan kerana pilihan dia 100%. Mungkin kerana pilihan dia tu dia masuk syurga, tapi pilihan dia tu hanya menjadi penyebab kalau kita letak kadar dalam 30% atau 40%. Contoh ahli syurga. Ahli syurga dia masuk syurga, memang Tuhan kata nak masuk syurga ni kena buat baik, kena istighfar. Itu hanyalah menjadi orang kata apa, sedikit kesungguhan daripada kamu untuk dapat benda baik. Sebab tu ada satu hadis Nabi cerita dalam Sahih Bukhari. Satu orang lelaki daripada kalangan Bani Israel telah beribadat dalam tempoh yang agak lama. Tempoh ibadat dia hampir ratusan tahun. Bila mana Tuhan takdirkan dia masuk syurga, maka dia pun tanya Allah Ta'ala. Ini yang Nabi sebut dalam hadis. Dia tanya Allah Ta'ala, adakah aku masuk syurga kerana amalanku? Allah Ta'ala kata tak, bahkan dengan rahmatku. Maka dia kata, dia yang beramal tu, dia kata pada Allah Ta'ala, masukkanlah aku dalam syurga ni dengan amalku. Maka kata Nabi, Allah Ta'ala kata, kamu tak akan mampu masuk syurga dengan amal. Tapi dia kata tak apalah, aku nak tengok amal aku ni dia boleh tak memasukkan aku dalam syurga. Maka kata malaikat, kata Allah Ta'ala perintah kepada malaikat, wahai malaikat, tolong timbang nikmat telinga yang diambil dengan ibadah. Tak payah timbang syurga, timbang nikmat telinga saja.
Timbang nikmat pendengaran dengan amal ibadat, rajjaha, beratlah nikmat telinga tu lagi. Berat nikmat telinga lagi. Maka kata Allah Ta'ala kepada anak Adam ni, kepada Bani Israel ni, kalau kamu nak masuk dengan syurga dengan amalanmu, maka 1% pun tak sampai. 0.1% pun tak sampai. Cuma nak sebut pada kita, Tuhan dia suka orang buat baik dan dia dah janji dalam Quran, siapa buat baik dapat syurga. Siapa buat jahat pun dapat neraka. Cuma kita sebagai orang Islam, kita akan sebut secara umum, semua orang Islam ni dia ada peluang masuk syurga selama mana dia tak syirik. Dosa dia banyak mana pun, kalau dia tu ada iman, dia ada tauhid, dia tak pernah melakukan kesyirikan, dia ada peluang ke arah syurga tu. Cuma nak sebut kepada kita bahawasanya ini ialah bab nak memahami macam mana, sebab syurga ni satu benda yang luas, jauh. Memang kita diajar untuk beramal dengan amalan yang baik untuk memasukkan kita dalam syurga. Cuma kita kena tahu amalan kita tu terlalu sedikit untuk mengahlikan. Hanya kerana dengan rahmat Tuhan saja. Hanya kerana dengan rahmat Tuhan, maka kita dapat masuk ke dalam syurga. Okay. Cuma nak sebut, Tuhan ni dia Maha Pemurah. Dia dah janji dengan kita dengan berbagai-bagai janji yang hebat dan yang dahsyat. Dapat masuk syurga. Syurga tu luas. Syurga tu luar biasa. Tak boleh nak banding dengan amalan yang kita lakukan. Cuma itu keadilan dia. Kalau dia buat sesuatu kebaikan, dia akan dapat syurga. Kalau dia buat kejahatan, dia akan masuk ke dalam neraka Allah yang penuh dengan azab tu. Okay, cuma nak sebut pada kita bahawasanya itu ialah bab daripada keadilan Tuhan. Sebab tu kata Imam Syafi'i sini, dia kata khalaqal khalqa, dia akan menciptakan sesuatu ala ma arada, dia akan menciptakan sesuatu makhluk itu menurut kehendaknya. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, setiap makhluk itu diberi kemudahan untuk hidup sesuai dengan tujuan ia diciptakan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi. Maknanya kalau satu orang tu pilih sesuatu yang betul, maka dia akan dapatlah kebaikan daripada benda betul yang dia ambil tu. Okay. Jadi perenggan kita ni ataupun bab imam qada dan qadar ni, itulah perbahasan tentang qada dan qadar kita pada malam ni. Okay, jadi nak sebut pada kita, iman pada qada dan qadar ni ialah benda yang penting supaya kita faham dan kita tahu, supaya kita tak nampak gap. Sebab ada sebahagian orang bila mana bila mana kita cuba cerita orang-orang soleh ni, dia nampak orang soleh ni lah satu benda yang tak boleh kita nak gapai dah. Maknanya sahabat Nabi ni luar biasa ibadah dia, luar biasa. Sebab tu saya ingat ada satu status yang dikeluarkan oleh Dr. Isa Maksarawi. Isa Maksarawi ni ialah pakar Quran yang paling top lah di dunia sekarang ni. Dia orang Mesir tapi duduk di Qatar hari ni. Dia selalu jadi hakim untuk majlis tilawah antarabangsa kita di Malaysia ni. Isa Maksarawi ni hebat lah. Antara orang kata apa, dia punya murid dia yang ada di Malaysia ni Syekh Hisham Abdul Bari. Hisham Abdul Bari ni kerajaan Kelantan bayar dia berapa dan dia duduk sini lah, duduk di Malaysia. Okay. Cuma dia antara tokoh yang hebat dalam bidang Quran. Dia ada buat satu status Twitter dia, saya ada tengok, dia kata jangan pelik dengan ibadah yang dilakukan oleh para sahabat. Jangan pelik. Kita tengok para sahabat semayang, buat ibadah, baca Quran. Sebab kita kena tahu sahabat juga akan pelik tengok kita main telefon lama. Dia kata lagu tu, dia just nak bagi tahu tentang qada dan qadar ni. Jangan pelik, dia kata, sebab itu berkait dengan pilihan manusia. Macam mana kita ada satu orang dia fokus, dia boleh fokus, dia nak main satu benda daripada telefon dia 7-8 jam. Benda tu kalau dilihat oleh sahabat, dia akan pelik. Oh, dahsyat manusia zaman sekarang sampai tahap tu. Dia tak rasa letih, dia tak rasa apa, sebab itu pilihan dia dan dia minat. Sebab tu kita akan tengok para imam macam Imam Syafi'i, dia boleh baca Quran sehari sekali khatam. Untuk zaman sekarang ni payah, memang payah. Saya pengalaman saya lah, zaman saya hafal Quran tu, paling tinggi boleh baca sehari 20 juzuk non-stop 20 juzuk. Tu pun berhenti tak baca Quran dekat 5 hari lepas tu. Sebab rasa lenguh habis, tak pernah buat benda tu. Lenguh habis rahan. Orang tanya, pergi kat kantin, makcik kantin tanya nak nasi apa, tak nak bercakap, ulur tray je. Sebab kita rasa benda tu letih, dia tidak enjoy. Sebab kita kena buat, sebab kena patuk dengan sistem. Kamu kena baca banyak ni. Tapi sahabat dia buat dengan enjoy. Dia buat dengan enjoy. Macam orang hari ni, dia suka main telefon. Tak ada orang paksa pun, tapi dia minat. Dia suka. Tak ada orang paksa.
Tapi kalau dipaksa, dia akan rasa berat. Sebab tu hari ni kita hanya boleh cerita fadilat. Sebab tu ibadah ni dia nak rasa sedap, sehingga dia mengenali hakikat ibadah dan dia perlu. Sebab tu kalau kita suruh orang datanglah solatlah, dia tak akan rasa sehingga dia faham kenapa dia perlu. Kita kena bagi faham pada dia macam mana dia faham kenapa dia perlu kerja untuk meneruskan kehidupan dia. Dia nak duit tu untuk dia tu sebab apa? Dia paksa ke dia tak paksa ke, dia akan pilih untuk buat benda tu sebab dia nampak dia perlukan kepada benda tu. Sebab tu zaman dulu kita akan baca ada sebahagian sahabat, bukan sahabat, tabi'in, dengar satu ayat Quran, tabi'in, anak kepada Fudail bin Iyad. Ayah dia baca Quran, anak dia dengar ayat tu, ayat berkenaan dengan sakaratul maut. Ayat tu berbunyi, waja'at sakratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Pasti akan datang kepada kamu sakaratul maut. Itulah benda yang manusia selalu takut dan cuba nak larikan diri. Anak dia dengar, ayah dia baca, anak dia sesak nafas. Sebab ayat tu dia rasa macam besar. Sebahagian riwayat kata tak lama lepas sesak nafas dia meninggal kerana baca Quran. Tak pelik sebab kita tengok hari ni di China ada orang meninggal main game 8 jam non-stop, meninggal. Mati main game, tangan jadi bergerak semacam walaupun tak duduk di keyboard. Dengan sebab apa? Dia enjoy dengan benda tu. Dia enjoy. Dan ada orang mati. Sebab tu kita akan tengok ada orang mati aksiden jalan raya, lomba motor. Sebab dia minat dengan benda tu, sebab dia pilih untuk ke arah tu. Dan ada sebahagian orang mati di atas ketaatan sebab dia enjoy dengan benda tu. Hakikatnya hari ni ialah manusia dia pilih untuk dia minat, dia nak menghayati ataupun dia tak mahu menghayati. Itu sahaja. Dan itu ialah berkaitan dengan kadar yang kita sendiri buat untuk penyudah bagi umur kita. Okay. Kemudian yang terakhir, muka surat 37 tu dia sebut, wa a'rifu haqqas salafil ladzina ikhtarahumullahu azza wa jalla li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maksud dia muka surat 36, aku memperakui hak salaf yang telah dipilih oleh Allah azza wa jalla untuk bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tengok apa yang disebutkan oleh para ulama tentang bab ni. Dia kata ya'ni a'rifu haqqahum wa annahum afdalul qurun. Kata Imam Syafi'i sini, aku mengetahui hak salaf, maksudnya aku tahu bahawasanya para sahabat itu ialah sebaik-baik manusia yang telah hidup pada kurun yang terbaik ataupun zaman yang terbaik, iaitu zaman hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalafu huna, dan salaf ini bermaksud bihimus sahabah, al-muradu bihim as-sahabah. Yang dimaksudkan sini ialah mereka itu ialah para sahabat. Salaf sini ialah maksudnya para sahabat Nabi alladzina ikhtarahumullah, yang telah Allah Taala pilih pada waktu tersebut ataupun zaman tersebut untuk bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haqqas sahabah, dan hak sahabat itu an yu'taraf bi fadailihim wa annahum afdalun nas ba'dal anbiya. Haruslah kita mengiktiraf para sahabat itu sebagai sebaik-baik manusia yang telah mendapat fadilat, dan dia ialah kumpulan yang terbaik selepas para nabi dan juga rasul. Jadi nak sebut pada kita dalam bab ni, dalam bahagian ni, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, nanti kita sambung, kita bagi laluan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey, kita sambung sikit lagi penghabisan yang bawah tu. Dan hak sahabat ini, kita perlu iktiraf kelebihan-kelebihan dia berdasarkan apa yang dah Nabi sebut secara umum. Nabi kata la tasubbu ashabi, janganlah kamu mencela sahabat-sahabatku kerana mereka telah melakukan perkara yang besar dalam agama ni. Okey, jadi ini ialah poin untuk balas balik kepada kumpulan-kumpulan yang telah merendahkan sebahagian sahabat Nabi zaman Imam Syafi'i, khususnya kumpulan Syiah pada waktu tu yang telah merendahkan Muawiyah dan juga beberapa orang sahabat yang lain. Bahkan kalau tengok Syiah yang terakhir, kajian yang dibuat oleh para ulama, kalau kita tengok di Arab Saudi ni, dia ada satu pusat kajian tentang pemikiran Syiah di Iran dan juga Syiah di seluruh dunia ni. Dia ada satu pusat, nama dia Markas Ad-Dirasat Lil Iraniyah, pusat pengkajian tentang ideologi Iran. Di Arab Saudi ada. Kalau kita pergi ke Iran, dia ada markas pusat kajian pemikiran Arab Saudi, dia ada. Sebab dua negara ni dia ada pertelagah dari segi ideologi lah. Okay. Jadi kajian yang terakhir yang disebut oleh tokoh pengkaji lah, saya tak ingat nama tokoh tu, ada lagi di Arab Saudi, saya pun ada beli kitab dia. Dia kata Syiah ni paling latest, mereka hanya mengiktiraf sahabat Nabi sebagai Muslim tak lebih pada 10 orang. Yang lain semua mereka kafirkan dan mereka caci dan mereka cela dalam solat mereka, terutamanya Isna Asyariyah, Syiah Imam 12. Jadi ada 140,000 orang sahabat Nabi yang direkodkan oleh para ulama. Kita boleh bayang, tak sampai 10 yang dia kata Muslim, yang lain tu semua kafir. Jadi dahsyatlah dia punya ideologi tu, dia punya kata apa, akidah mereka terhadap sahabat, dan mereka mendekatkan diri dengan Tuhan dengan mencaci para sahabat, termasuklah para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hatta pemikiran tu pun masuklah kepada sebahagian peminat Syiah di Malaysia ni pun, pemikiran tu masuk. Tapi yang pasti kita kena tahu, sahabat Nabi ialah kumpulan yang telah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang tu kita akan bahas minggu depan. Kita berhenti situ je untuk hari ini. Kita akan bahas seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.